Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan model dan kerangka kerja pembelajaran bermakna seperti yang telah kita uh, bincangkan pada topik yang sebelum ini. Kita telah pun membincangkan berkaitan dengan konsep pembelajaran bermakna, apa yang dikatakan sebagai pembelajaran bermakna, apakah ciri-ciri pembelajaran bermakna, dan pada hari ini kita akan membincangkan tiga jenis ataupun tiga bentuk model yang berkait rapat dengan pembelajaran bermakna. Jadi kalau kita melihat di uh, slide yang telah ditunjukkan ini, okay, kita dapati bahawa yang pertama sekali ini adalah model reka bentuk pembelajaran bermakna. Okay. Kemudian yang keduanya, ini adalah model pembelajaran murid. Dan yang ketiga, ini adalah yang dikatakan sebagai model penglibatan murid. Okey, jadi ada penglibatan murid, ada pembelajaran murid dan juga ada model reka bentuk pembelajaran bermakna. Baik, kita akan melihat dahulu model yang pertama iaitu yang disebut sebagai model reka bentuk pembelajaran bermakna. Kalau kita melihat kepada model yang ditunjukkan di slide ini, kita akan dapati bahawa terdapat empat elemen. Empat elemen yang ada pada model reka bentuk pembelajaran bermakna. Okay, model reka bentuk pembelajaran bermakna ada empat elemen. Pertama, kita tengok kat sini adalah yang disebut sebagai rakan pembelajaran. Okay, ini rakan pembelajaran. Yang kedua, persekitaran pembelajaran. Yang ketiga adalah pemanfaatan digital. Dan yang keempat adalah amalan pedagogi. Jadi kalau kita lihat kat sini, keempat-empat elemen ini adalah elemen yang menjadi tunjang kepada pembelajaran bermakna. Okey, dia menjadi tunjang kepada pembelajaran bermakna ini. Okey, baik. Kita lihat pertama sekali apa yang dikatakan sebagai berkaitan dengan elemen rakan pembelajaran. Okey. Dan kalau kita melihat kepada rakan pembelajaran ini, pertama kita kena lihat kenapa kita nak melibatkan ataupun kita nak meletakkan elemen rakan pembelajaran ini sebagai salah satu elemen dalam model pembelajaran ataupun model reka bentuk pembelajaran bermakna. Okey. Persoalan dia mengapa? Kerana rakan pembelajaran ini akan bertindak sebagai penggerak. Kalau kita lihat kat sini, dia sebagai penggerak dan juga pendorong kepada sesuatu pembelajaran. Okey. Mengapa pula rakan ini dikatakan sebagai penggerak dan pendorong pembelajaran? Tapi sebelum kita tahu siapakah dia yang dimaksudkan dengan rakan pembelajaran, kita tengok. Rakan pembelajaran ini tujuan dia supaya membantu sesuatu PDP ataupun pengajaran, proses pengajaran dan pembelajaran itu. Selain daripada guru, kalau di dalam kelas, kita masuk dalam kelas, kita ada murid, kita ada guru. Itu yang asas dia. Jadi, dalam konteks ini, rakan pembelajaran ini satu entiti yang mungkin dikatakan sebagai baharu lah. Okey. Tetapi sebenarnya mungkin sebelum ini kita dah pernah buat. Mungkin kita dah pernah buat. Cuma mungkin kita tak highlightkan ataupun kita tidak nyatakan dengan secara jelas. Okey. Jadi mengapa? Kerana ia merupakan satu elemen yang boleh membantu kepada pembelajaran itu. Sebab itu disebut dekat sini, dia merupakan penggerak dan juga pendorong kepada pembelajaran murid itu sendiri. Okey, murid. Ini penggerak dan pendorong kepada pembelajaran murid. Okey, baik. Siapa? So persoalan dia siapa? Kita lihat siapa dia. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, ramai yang boleh bertindak sebagai rakan pembelajaran. Antaranya kalau kita
kita tengok kat sini rakan sekelas kan. Rakan sekelas, kemudian guru, ibu bapa, jiran tetangga, pakar bidang tertentu, tokoh masyarakat dan sebagainya. Okey, dengan kata lain, sesiapa saja boleh menjadi rakan pembelajaran bergantung kepada konteks lah. Contoh, saya bagi satu contoh. Kalau dikatakan rakan sekelas, mungkin rakan sekelas dalam satu sesi pembelajaran secara kooperatif, perbincangan kumpulan dan sebagainya. Jadi, rakan murid-murid kita ataupun rakan pelajar boleh bertindak sebagai rakan pembelajaran dia. Okey, dalam konteks sekarang kalau macam di kelas ini, okey, anda bersama-sama dengan rakan sekelas dalam kelas anda ini akan menjadi satu rakan pembelajaran juga. Kemudian yang keduanya guru. Guru juga selain daripada guru bertindak sebagai mengajar, memberikan maklumat, menyampaikan menyampaikan maklumat, pengetahuan ataupun kemahiran. Guru juga boleh bertindak sebagai rakan pembelajaran. Okey? Iaitu mungkin contoh begini. Contoh kita dalam kelas kita buat satu tugasan dan sebagainya, tetapi murid-murid ni akan berjumpa dengan guru-guru lain. Bukan kita, tetapi dia berjumpa dengan guru-guru lain untuk mendapatkan info, untuk mendapatkan maklumat, supaya maklumat-maklumat yang diperolehi itu digunakan untuk dia belajar. Kemudian yang ketiganya, kita boleh katakan sebagai rakan pelajaran ni adalah ibu bapa. Ibu bapa murid-murid kita atau ibu bapa pelajar itu juga boleh bertindak sebagai rakan pembelajaran. Contoh, katalah kita buat, katalah kita mengajar karangan. Okay, karangan profession ataupun cita-cita dan sebagainya kan. Ataupun pekerjaan ibu, pekerjaan bapa saya contoh. Jadi mereka akan balik ke rumah dan mereka akan bertanyalah sesi tumbual atau bertanya kepada ibu dan bapa, pekerjaan ibu apa, pekerjaan ayah apa, bagaimana pekerjaan ini, bagaimana dilaksanakan, di mana tempat bekerja, kan, apa tugas ibu dan ayah di tempat kerja. Jadi perkara-perkara tersebut akan dicatat oleh murid itu dan dia akan buat karangan. Jadi itu sebenarnya adalah rakan pembelajaran. Lepas tu saya kata tadi, sebenarnya rakan pembelajaran ni konsep dia tu telah berlaku. Cuma kita dalam konteks kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini kita nak luaskan rakan pembelajaran itu bukan sekadar guru, bukan sekadar ibu bapa tetapi lebih daripada itu. Jadi kalau kita lihat kat situ ada saya letak jiran tetangga. Okey, mungkin jiran tetangga, pakar bidang tertentu. Contoh, kita nak mengajar katalah kita nak mengajar bab ibadah ataupun fiqh kan. Jadi selain daripada kita sebagai guru mengajar murid-murid kita, kita boleh juga kita jemput ataupun kita pergi ke masjid, ke surau dan sebagainya, berjumpa dengan Tok Imam kan, Bilal dan sebagainya. Jadi Tok Imam dan Bilal tu sebenarnya dia bukan bertindak sebagai guru kan dekat sekolah, tetapi kita bawa murid-murid kita pergi ke masjid, pergi ke surau, jumpa dengan Tok Imam, jumpa dengan Tok Bilal, dan Imam dan Bilal itu akan menceritakan pengalaman dia sebagai seorang imam. Apa tugas dia? Okey, apa tugas Bilal pula dan sebagainya. Begitulah. Jadi dia akan cerita tentang macam mana prosedur ataupun kita kata tata cara sembahyang ataupun solat berjamaah, menjadi imam macam mana, okey, kalau Bilal ni macam mana, rukun ke, adab ke dan sebagainya, semua akan diceritakan. Selain daripada guru, kita sebagai guru, kita boleh libatkan orang-orang yang memang tugas dia sebagai ataupun pekerjaan dia tu memang contoh macam tadi lah Bilal dan imam dan sebagainya kan. Okey, ataupun contoh yang kedua, katalah kita nak mengajar sains kan, kita mengajar sains, kemudian kita nak cerita tentang bagaimana tentang haiwan tentang haiwan. Jadi selain daripada kita mengajar murid-murid kita tentang haiwan, okey, ini haiwan mamalia, ini haiwan reptilia, ini haiwan amfibia, ini dan sebagainya, maka kita boleh juga
selain daripada kita mengajar di sekolah, kita bawa mereka ni pergi ke zoo. Sampai di zoo, okey, kita jadikan penjaga zoo ataupun zoologi tu, doktor veterina ke dan sebagainya sebagai rakan pembelajaran mereka. Jadi mereka ini yang memang hari-hari berapa? Kita kata sebagai hari-hari kerjanya dengan haiwan-haiwan itu, mereka boleh memberikan input, memberikan maklumat kepada murid-murid kita. Jadi sebab tu kita kata ilmu yang mereka dapat itu memang solid ataupun genuine daripada orang yang mengendalikan kerja tersebut. Macam kita, kadang kita boleh cakap benda yang sama tetapi kita bukannya hari-hari berada di zoo tu, kan? Kita sebagai guru, kan? Jadi itulah yang saya sebut sebagai rakan pembelajaran. Ataupun yang seterusnya, contohnya katalah kita mengajar murid-murid kita itu tentang reka bentuk, kan? Reka bentuk teknologi RBT, kan, kita nak mengajar. Jadi bila kita nak mengajar murid tersebut, kita mungkin boleh panggil ataupun kita jemput jurutera, jurutera yang memang ataupun arkitek yang memang dalam bidang reka bentuk dan sebagainya, kan. Memang kerja dia begitu, designer ke dan sebagainya, dan mungkin mereka memberikan input. Mungkin murid-murid tu boleh buat macam projek, kita panggil engineer ni datang ke sekolah kita, dia bagi input sikit setengah jam ke, kan. Lepas tu dia akan jadi juri ke pertandingan dan sebagainya. Jadi dia akan kongsikan pengalaman dia terus kepada murid-murid. Itu contoh. Ataupun mungkin juga kalau yang mengajar sejarah, kan, sejarah ke bahasa dan sebagainya, kita boleh jemput mungkin tokoh sejarah, sejarawan. Kita boleh jemput pakar-pakar bahasa datang ke sekolah dan sebagainya. Ataupun kalau tak datang ke sekolah, kita pergi tempat dia. Jadi itu yang dikatakan sebagai rakan pembelajaran di mana murid-murid kita akan dapat maklumat atau pengetahuan yang lebih genuine, yang lebih bermakna daripada orang yang sendiri. Orang yang memang hari-hari berkecimpung dalam bidang tersebut. Begitulah. Dan bagaimana? Persoalannya bagaimana kita nak buat. Okay? Pertama sekali, kita kena wujudkan hubungan antara murid ataupun pelajar itu dengan rakan pembelajaran dia. Macam mana nak wujudkan hubungan? Okay, dalam konteks pendidikan di peringkat rendah dan menengah, mungkin kita sebagai guru, kita boleh membantu anak-anak murid kita dengan berhubungilah rakan-rakan pembelajaran itu, rakan-rakan yang berpotensi, rakan-rakan pembelajaran, untuk kita nyatakan hasrat dan juga matlamat untuk kita jadikan mereka itu sebagai rakan pembelajaran. Okey. Kita cerita kepada dia, saya daripada ni, cikgu daripada ataupun guru daripada sekolah-sekolah sekian-sekian, dan saya nak mengajar murid-murid ini tentang ini dan sebagainya. Jadi saya jemput tuan, doktor ke, puan ke dan sebagainya untuk bantulah untuk berikan input kepada murid-murid di sekolah. Okey. Jadi sama ada mereka datang ke sekolah ataupun mungkin secara dalam talian, ataupun kita bawa murid-murid kita pergi ke tempat mereka. Jadi pada ketika itu kita akan jalinkan kerjasama dalam memperoleh pengetahuan dan juga kemahiran-kemahiran tertentu. Jadi ada wujudnya kerjasama antara sekolah dengan juga rakan pembelajaran. Mungkin rakan pembelajaran itu dalam syarikat-syarikat tertentu, badan tertentu dan sebagainya. Jadi ada kerjasama di peringkat sekolah dan juga pemegang taruh ataupun stakeholders lah. Seterusnya, yang kedua, kita akan bincangkan berkaitan dengan persekitaran pembelajaran. Okey, persekitaran pembelajaran, elemen yang kedua. Jadi sebelum itu kita lihat kenapa kita nak letakkan elemen persekitaran pembelajaran ini ke dalam ataupun pada model reka bentuk pembelajaran bermakna. Okey, pertama sekali kita lihat dia adalah bersifat interaktif. Okey, kerana
pembelajaran bermakna ini dia perlu ada ciri-ciri interaktif dan juga berpusatkan murid. Bukan sekadar berpusatkan guru tetapi berpusatkan murid. Dalam apa nama tu banyak pendedahan kepada guru-guru di sekolah diberikan nasihat ataupun diberikan peringatan bahawa kita di zaman ini ataupun di abad ini kita lebih berpusatkan murid berbanding daripada berpusatkan guru. Jadi sebab itu kita lihat persekitaran pembelajaran ini kita kena wujudkan ciri-ciri yang interaktif, ciri-ciri yang berpusatkan murid. Sebab itu dia akan membawa kepada satu bentuk pembelajaran yang bermakna. Baik, siapa yang terlibat? Tentulah pentadbir sekolah, guru, masyarakat dan juga rakan pembelajaran yang mempunyai ataupun yang terlibat dalam mewujudkan elemen persekitaran pembelajaran ini dalam mereka bentuk pembelajaran bermakna. Seperti yang telah saya nyatakan pada elemen sebelum ini, iaitu rakan pembelajaran, bahawa kita boleh bawa murid-murid kita ke tempat-tempat yang mana rakan pembelajaran itu bertugas. Saya bagi satu contoh yang paling mudah sekali. Bagaimana kalau kita nak bawa murid kita ke zoo lah. Contohnya zoo negara ke dan sebagainya. Untuk mereka didedahkan, murid-murid kita didedahkan dengan bagaimana cara penjagaan haiwan, bagaimana ataupun apakah kumpulan-kumpulan haiwan, sama ada mamalia ke reptilia ke dan sebagainya. Jadi rakan pembelajaran kita itu boleh memberikan input, boleh memberikan info kepada murid-murid kita. Dan pada ketika itu persekitaran pembelajaran yang menyokong kepada pembelajaran bermakna itu juga membantu. Jadi selain daripada kita, contohlah kita menjadi seorang guru sains. Andai kata kita menjadi seorang guru sains, kita nak mengajar tentang haiwan, kita nak mengajar tentang tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, kita boleh saja berada dalam kelas, kita tunjukkan gambar, ataupun kita tunjukkan video dan sebagainya, ataupun kita bawa mereka ke keluar kelas, ke taman sains, ke persekitaran sekolah untuk belajar tentang apakah tumbuh-tumbuhan yang ada. Boleh, tak ada masalah, itu salah satu. Tetapi untuk kita jadikan pembelajaran itu lebih bermakna, kita boleh juga atur satu lawatan pergi ke zoo, kan? Jadi zoo itu sendiri merupakan satu persekitaran pembelajaran yang menyokong kepada pembelajaran bermakna, kan? Jadi berbanding kalau kita bandingkan kita hanya menunjukkan gambar dalam slide PowerPoint, dengan kita bawa murid itu ke zoo untuk mereka sendiri melihat dengan mata kepala mereka sendiri, oh inilah haiwan-haiwan dia, macam mana penjaga zoo tu menguruskan haiwan-haiwan tu, macam mana dia bagi makan dan sebagainya, dia membersihkan kandang dan sebagainya. Jadi itu adalah satu pembelajaran yang kita katakan lebih dekat dengan murid-murid kita. Mereka dapat memerhati dengan sendiri. Mereka dapat bertanya dengan rakan pembelajaran. Okey. Jadi melihat dengan mata kepala mereka sendirilah bagaimana haiwan-haiwan tu diuruskan contoh. Dan melihat sendiri haiwan itu di hadapan mata. Selain daripada kita melihat saja dalam gambar. Okey, itu sebenarnya contoh persekitaran pembelajaran. Okey. Dan bagaimana kita nak buat? Satu, menggunakan pelbagai alat dan proses yang sesuai. Sebab tu contoh, kalau kita kata alat dan proses, kita bawalah. Ini salah satu contoh. Kita gunakan ataupun alatan dia adalah kita menggunakan kaedah kita buat lawatan. Kaedah lawatan, kita bawa mereka kaedah lawatan ni, kita bawa murid ke tempat-tempat berkenaan. Kita pergi museum, kita pergi kilang pembuatan coklat ke dan sebagainya. Ataupun kita nak bawa mereka pergi zoo, kan? Kita bawa mereka pergi perpustakaan negeri dan sebagainya lah. Okey. Itu satu contoh. Kemudian kita akan bina iklim dan budaya pembelajaran pada bila-bila masa. Maksudnya kita nak menerapkan pembelajaran itu
pada bila-bila masa, bukan hanya berada di sekolah saja. Kita nak letakkan, kita nak apa nama tu, kita nak beri kefahaman kepada murid-murid kita bahawa itulah satu cara ataupun pada ketika itulah bila dia pergi ke buat lawatan ke dan sebagainya, keluar bersama mungkin dengan ibu bapa mereka sendiri, mereka juga boleh belajar sesuatu. Bukan sekadar ataupun bukan hanya belajar itu di dalam kelas, di sekolah, di dalam kelas, di dalam bilik darjah. Itu saja. Okey? Sebab itu kita kata membina iklim, suasana dan juga budaya pembelajaran itu pada bila-bila masa. Waktu cuti sekolah, ibu bapa bawa mereka ke mana-mana lah, mereka belajar. Okey, berdasarkan pemerhatian, berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Okey, dan di mana-mana saja. Di mana-mana saja, bukan saja di sekolah. Itu satu. Dan seterusnya, melalui persekitaran pembelajaran, sama juga macam rakan pembelajaran tadi, boleh menjalinkan kerjasama dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang tertentu. Okey? Jadi itu satu contoh. Bila kita nak buat kerjasama dengan contoh pihak zoo kan, ataupun kita bawa mereka pergi masjid, atau kita bawa mereka pergi museum, kita bawa mereka pergi kilang. Jadi adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan juga pihak-pihak berkenaan. Okey. Seterusnya, kita juga akan melihat bahawa untuk persekitaran pembelajaran ini, kita boleh menggunakan suara murid untuk reka bentuk pembelajaran. Apa yang dikatakan suara murid? Apa yang dikatakan suara murid? Yang dikatakan suara murid ini adalah kita mengambil pandangan atau cadangan ataupun keperluan murid itu sendiri. Yang dikatakan sebagai suara murid itu, yang dikatakan suara itu bukanlah kata semata-mata merujuk kepada apa yang mereka cakap, tetapi suara ini adalah merujuk kepada keperluan. Keperluan mereka. Keperluan mereka. Ini yang dikatakan suara. Okey. Mungkin keperluan pembelajaran mereka ini berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. Okey. Seorang yang lain ini dengan yang lain-lain pun berbeza juga. Jadi suara itu adalah dikatakan keperluan lah. Mungkin mereka memerlukan pembelajaran yang berbeza. Setiap orang ni dia ada kecenderungan atau kecerdasan yang pelbagai, kecerdasan yang berbeza dan sebagainya. Jadi yang dikata menggunakan suara murid ini adalah berdasarkan keperluan murid. Okey? Berdasarkan keperluan murid. Mungkin ada murid yang suka dengan contoh suara murid, mungkin ada dia suka dengan lawatan contoh kan. Dia suka benda itu. Ada yang murid yang tak suka sangat dengan lawatan, dia suka buat projek contohnya. Okey, dia suka buat projek. Ada yang suka menulis, ada yang suka melukis. Itu yang dikatakan sebagai suara murid. Okey. Baik. Seterusnya menggunakan strategi-strategi PDP yang sesuai dan berkesan. Okey, jadi untuk mewujudkan atau elemen persekitaran pembelajaran ini, kita boleh gunakan strategi PDP yang sesuai lah. Jadi kalau kita bawa mereka ke lawatan, ke tempat-tempat itu, dia ada strategi dia. Tak perlulah kita mungkin kita buat dalam bentuk kita dia punya kita kata dari segi kalau di dalam kelas kita kata mungkin secara sebut tu pembelajaran secara kooperatif kan. Okey, di lawatan tu mungkin juga secara kooperatif tapi bukan semata-mata dengan rakan sekelas dia, tetapi dengan rakan pembelajaran yang lain, pegawai-pegawai yang ada pegawai museum ke, kita pergi pusat sains ke dan sebagainya, dia ada aktiviti tu, dia ada strategi-strategi yang sesuai. Okey, ini nanti kita akan bincang dengan lebih lanjut lah. Okey, itu yang dikatakan ada kita buat projek dan sebagainya. Okay, kemudian kita kata membina perkongsian bermakna dengan murid ataupun ibu bapa dan sebagainya, masyarakat dan sebagainya. Jadi bila kita
kena pasti bahawa persekitaran-persekitaran tertentu, tempat-tempat tertentu ini menjadi tempat pembelajaran bagi murid, maka uh, dia jadi perkongsian yang bermakna lah. Jadi murid kita bawa pergi lawatan, kita bawa pergi kilang dan sebagainya. Balik nanti, dia akan bercerita dengan ibu bapa, dia akan bercerita dengan kawan-kawan. Dia akan buat, mungkin kita nak buat dia buat karangan dan sebagainya, pengalaman dia pergi lawatan, betul tak? Kita ada pengalaman dia pergi zoo, pengalaman dia pergi masjid, pengalaman dia pergi mana? Stadium ke dan sebagainya. Jadi mereka boleh menceritakan pengalaman sendiri. Kadang-kadang mereka tidak ada pengalaman. Oh, dia tak pernah pergi KLCC contohnya lah. Dia tak pernah pergi KLCC. Tetapi bila kita bawa mereka dia pergi KLCC, oh dia tahu ni KLCC bertinggi dia macam mana. Jadi dia boleh gambarkan, dia boleh ceritakan. Lepas tu nanti kita buat penulisan pula, karangan dan sebagainya. Okey? Kadang-kadang murid tak tahu. Contoh baik saya bagi contoh. Kadang-kadang murid-murid yang kita murid-murid pedalaman, kanak-kanak orang asli yang tak pernah keluar daripada perkampungan orang asli dia. Jadi kalau kita cerita, kita mengajar dekat sekolah tu, kita cerita tentang KLCC, kita cerita tentang KL Tower, kita cerita tentang yalah, yang tak pernah dia nampak, kan? Jadi mungkin dia tak boleh nak gambarkan. Sebab itu kita kata bawa dia keluar, kan? Bawa dia keluar, lepas tu kita, oh ini macam ni, oh pergi museum dan sebagainya. Okay? Jadi mereka dapat dengan mata kepala sendiri. Dan dia akan ada yang kita kata sebagai tadi perkongsian secara perkongsian itu dia jadi lebih bermakna lah. Itu. Baik. Kemudian yang ketiganya yang dikatakan sebagai pemanfaatan digital. Apa yang dikatakan pemanfaatan digital? Kerana pemanfaatan digital ni dia boleh dilaksanakan di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Ni. Satu, dua. Maksudnya bila elemen kita menggunakan alatan digital, terutama sejak daripada pasca COVID lah, sejak daripada COVID kita dah ada transformasi dalam kaedah penyampaian kurikulum ataupun kaedah penyampaian PDP di sekolah, di mana pada dahulunya secara bersemuka, memang bersemuka dah, tapi bila COVID, pasca COVID, atau kita telah pun mengoptimumkan penggunaan alatan digital. Sama macam sekarang lah, macam kita buat secara dalam talian, kita ada Google Meet ataupun ada Zoom ataupun kita gunakan Teams dan sebagainya. Itu merupakan satu kaedah, kaedah penyampaian kurikulum, yang mana penyampaian kurikulum itu boleh dilaksanakan di mana-mana sahaja. Kan? Contoh, kalau macam katalah saya tidak ada bersama-sama di kampus, ataupun pada ketika itu, ataupun pada ketika ini, kita berada berjauh, secara jarak jauh. Anda semua berada di tempat masing-masing. Okey, saya berada di sini, di kampus contohnya. Maka kita boleh juga melaksanakan penyampaian kurikulum ini di mana-mana saja. Dan pada bila-bila masa. Pada bila-bila masa. Kadang-kadang kita ada kekangan waktu, masa tertentu dan sebagainya. Jadi bila-bila masa kita boleh guna, kita boleh belajar. Kita boleh belajar banyak. Jadi kita tak boleh tak terikat dengan masa. Kan? Katalah anda kata dari jam 5 hingga 7. 5 hingga 7 tu kita tak boleh. Tetapi mungkin waktu 8 hingga 10 kita boleh. Maka kita boleh juga melihat kepada video, kita boleh melihat kepada pembelajaran secara dalam talian itu untuk kita belajar. Okey. Kemudian kenapa kita gunakan? Sebab kita guna kemudahan digital dan juga dapat meningkatkan motivasi. Okey, siapa yang terlibat? Tentunya guru dan murid. Guru dan murid ataupun pelajar. Dan bagaimana kita nak memanfaatkan digital? Satu, kita boleh mendorong murid untuk dapatkan maklum balas dengan segera. Contoh macam ni lah. Contoh macam ni. Saya bagi satu contoh je. Kita bagi contoh lebih mudah.
kalau secara anda kata macam sekarang, sekarang kita berada di tempat masing-masing yang berbeza. Saya dengan anda semua berada di tempat yang berbeza. Anda dan juga rakan sekelas juga berada pada tempat yang berbeza. Betul? Jadi kalau contohlah kalau tidak adanya teknologi ataupun alatan digital ni memang agak sukar, sangat sukar untuk kita belajar. Kan? Okey, sebab tu sudah tentu kita nak kena bersemuka dalam satu kelas, berjumpa, baru kita boleh berbincang, baru boleh kita dapat maklum balas dan sebagainya. Tetapi oleh kerana adanya digital ini, ada digital, kita ada platform Google Classroom contohnya, kita ada platform Microsoft Teams dan sebagainya lah, banyak-banyak platform yang lain, pelantar pembelajaran yang lain, maka kita boleh uh, uh, kita boleh laksanakan proses pembelajaran itu dengan mudah. Contohnya macam sekarang, okey, saya bagi video ataupun kita bincang secara dalam talian, tapi bila saya tanya soalan, anda semua boleh dapat bagi maklum balas. Betul tak? Jadi walaupun kita berada di jauh, tapi boleh dapat maklum balas dengan segera. Kalau tak pun kita boleh gunakan contoh, katalah kita gunakan alatan Google Doc, Google Doc tu, kita Google Doc, Gdocs tu, Google Docs tu. So saya bagi soalan dan sebagainya, masing-masing di tempat yang berbeza boleh catatkan respon dalam Google Doc. Ataupun kita gunakan macam-macam aplikasi, aplikasi seperti Plickers, seperti Quizzes, ataupun apa-apa sajalah yang kita boleh buat quiz secara dalam talian. Okey. Jadi itu dikatakan mendorong murid mendapatkan maklumat balas segera. Kemudian menyediakan kaedah pembelajaran yang fleksibel, sudah tentu menjadi bentuk fleksibel. Okey, menggunakan alatan digital sebagai perancah pembelajaran. Ini perancah maksudnya apa? Perancah maksudnya kita nak macam scaffolding tu kan daripada dia ada satu kan. Jadi kita step by step. Okey, dia ada macam kerangka untuk kita belajar tu dengan lebih bermakna. Okey, daripada satu langkah kepada satu langkah yang kedua. Daripada langkah kedua, langkah ketiga. Langkah ketiga, langkah keempat. Tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga, tingkat empat. Macam tu. Macam sebagai perancah ataupun scaffolding untuk kita membina satu pembelajaran yang lebih bermakna. Kemudian begitu juga mendorong perkembangan inovasi dan mencipta pengetahuan yang baru. Okey. Jadi kita boleh mendorong murid untuk murid ini melaksanakan inovasi. Okey, jadi daripada pemanfaatan digital ni mungkin kita boleh buat inovasi lah, macam-macam inovasi. Okey, buat video, mungkin kita buat PowerPoint ataupun kita guna Canva ke, kita guna Prezi ke, macam-macam lah sekarang kita lihat banyak macam-macam termasuk AI yang mana kita boleh kata perkembangan ini membantu murid-murid kita untuk belajar dengan lebih lanjut. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah amalan pedagogi. Apa yang disebut kenapa amalan pedagogi ini kita nak masukkan juga sebagai salah satu elemen pembelajaran bermakna? Kerana melalui amalan ataupun elemen amalan pedagogi ini, kita memberi peluang dan ruang kepada murid ataupun pelajar dalam memilih bentuk penglibatan dan motivasi semasa proses pembelajaran. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak hanya macam dulu, kita sebagai guru, kita lebih ataupun kita ada autonomi yang penuh. Kita ada autonomi yang penuh. Kita nak buat macam ini yang kita nak buat ataupun kita nak mereka belajar menggunakan strategi kita ataupun kita apa nama dia punya apa yang disebut sebagai aktiviti. Aktiviti tu hanya guru yang tentukan, tetapi kalau pembelajaran bermakna tu dari segi amalan pedagogi itu kita memberi peluang kepada murid itu untuk melibatkan diri dalam pelbagai bentuk. Contoh
Mungkin dia nak secara perbincangan kumpulan bersama dengan rakan. Mungkin juga dia nak berbincang bersama dengan rakan pembelajaran. Dia dua tu, rakan sekelas dengan rakan pembelajaran. Mungkin juga dia seorang yang introvert. Dia tak suka bercampur gaul dengan rakan-rakan dia. Jadi tak apa. Mungkin sampai satu tahap tu atau satu peringkat, kita mungkin boleh bagi dia tugasan yang sedikit berbeza. Mungkin dia satu atau dua kawan yang dalam rapat, okey, tapi dia buat. Mungkin dia pergi ke library ke perpustakaan untuk dia buat. Okey, ataupun salah satu contoh yang lain, mungkin dari segi apa kita kata, bentuk pentaksiran. Kan, bentuk pentaksiran. Katalah kita nak menguji, mentaksir sesuatu kemahiran atau pengetahuan murid itu dalam satu-satu standard contohnya, maka kita boleh juga pelbagaikan instrumen pentaksiran. Tak semestinya contoh dalam bentuk penulisan. Mungkin juga kita buat dalam bentuk grafik, kan? Mungkin juga dalam bentuk lakonan. Mungkin juga dalam bentuk simulasi. Mungkin juga dalam bentuk yang sedikit berbeza, forum dan sebagainya. Bergantung kepada murid tersebut. Dia yang boleh pilih contoh. Okey? Jadi ini kita kena highlight. Siapa dah tentu guru dan juga murid, dan juga bagaimana kita nak melibatkan mereka ataupun menjalankan elemen amalan pedagogi ni. Yang pertama, kita reka bentuk tugasan dan pelan pembelajaran yang mendalam dan sesuai dengan tahap murid. Okey? Maksudnya tugasan yang kita buat, kita berikan kepada mereka ini, contoh kita dah ada standard kandungan atau standard pembelajaran di SKP lah. Okey, itu sebagai kurikulum. Kalau secara lama, design tradisi, kita dapat macam kita di sekolah, kita dapat apa? Dia dapat di SKP kan? Kita dapat di SKP, ketua panitia bagi kita di SKP, okey cikgu, ini tahun depan cikgu ajar sejarah tingkat tahun 4. Cikgu ajar sejarah tahun 4. Ini di SKP-nya. Okey. So kita pun buka di SKP tahun 4 sejarah. Okey, ataupun yang mengajar pendidikan Islam, kita pun buka lah pendidikan Islam tahun 4, apa standard kandungan yang tercatat, apa standard pembelajaran dia dan sebagainya. Betul? Kemudian kita pun buat apa? Kita buat apa? Kita buat RPH. Okey. Tu bila kita buat RPH itu, okey, itu dikira sebagai, kalau macam contoh macam contoh sebelum ni, saya rasa saya dah bagi contoh. Dia kalau tradisi design secara tradisional, kurikulum dulu, ni sisi kurikulum. Okey, kurikulum. Kemudian dia pedagogi. Okey, pedagogi. Lepas tu A, assessment, pentaksiran. Ni tradisi. Okey. Ni tradisi. Dia C, P, A. Tu kita dapat di SKP, lepas tu kita buat RPH, lepas tu kita ajar, lepas tu hujung tahun, kita buat ujian. Ini tradisi. Tetapi sekarang yang baru kita dah ubah kan. Kita dah ubah ataupun kita dah kata sebagai backward design. Macam mana backward design? Backward design ni kita backward design ni kita ubah dia punya ni. Dia masih kurikulum dulu yang pertama, tetapi dia kita ubah yang ni. Okey. Dia ubah yang ni. Tadi C, P kan? Tak, dia CA dulu. Assessment. Kemudian P, pedagogi.
Ini yang dikatakan sebagai backward design. Iaitu kita dapat kurikulum, dapat di SKP, dapat kita tengok standard kandungan, standard pembelajaran. Lepas tu kita bukan buat RPH dulu. Kita tentukan apa dia punya pentaksiran. Kita nak buat tugasan, kita nak suruh mereka ni buat tugasan dulu. Apa tugasan apa? Kita tentukan dulu bentuk pentaksiran tu dulu. Bukan kita buat RPH. Kita tentukan bentuk pentaksiran. Kita nak buat dia buat projek ke, kita nak dia hasilkan model ke, kita nak hasilkan lakonan ke dan sebagainya. Lepas itu baru kita pergi kepada pedagogi, baru kita pergi kepada RPH. Macam mana dia punya pelan pembelajaran dan sebagainya. Jadi ini yang dikatakan mereka bentuk tugasan dan juga pelan pembelajaran yang mendalam dan sesuai. Dia ada elemen kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Kemudian ada aras kognitif. Dan kita ada tahap kerumitan yang berbeza-beza lah. Dan kita boleh juga gunakan sebagai strategi perancah tadi dan pembelajaran terarahkan diri. Contoh pembelajaran terarahkan diri ni bagaimana? Pembelajaran terarahkan diri seperti yang anda semua buat dalam apa Google Classroom tu EP tu. Kan ada EP kan? EP ni pembelajaran terarahkan diri lah. Maknanya contoh pensyarah tidak ada, tapi ada bagi tugasan task yang ringkas dan sebagainya. Jadi anda perlu cari masa yang sesuai untuk buat task tu, baca artikel ke, jawab soalan, tengok video dan sebagainya. Tapi ada dia punya task ataupun tugasan kecil yang membolehkan anda semua belajar lah. Okay. Kemudian melibatkan murid belajar dalam proses refleksi kendiri. Kita kata kat sini ada refleksi kendiri. Okey. Dan juga mendapat maklum balas. Sebab itu kalau kita lihat di sini maklum balas dia ada 3. Satu feed up, feedback dan feed forward. Apa yang dikatakan sebagai feed up? Feed up ni macam contoh kita bagi tugasan tu lah. Contoh macam tadi kan saya dah kata tadi, kita daripada kurikulum kita dapat di SKP, kita tentukan assessment. So daripada assessment ni kita nak buat tugasan. Apa tugasan dia? So kita bagi tugasan. Kita bagi tugasan dia. Okey. Kita bagi feed up. Kemudian daripada tu murid kita akan buat projek tu lah. So mungkin tak semestinya projek akhir. Masa dia proses pembelajaran tu, katalah dia nak buat projek kita nak buat menghasilkan satu produk inovasi dan sebagainya. Contohlah, saya bagi satu contoh kan, produk kita buat PBL project based learning. So pada ketika itu semasa mereka melaksanakan model dan sebagainya tu, kita boleh juga bagi feedback. Kita boleh bagi feedback, maklum balas. Maklum balas kepada okey, yang ini apa yang awak buat ni, okey ni mungkin tak kurang sesuai. Okey, ni warna dia, pemilihan warna kurang sesuai. Kan? Ini mungkin tak cukup tinggi. Ini material dia mungkin berguna material yang lebih lain sikitlah. Okey, itu feedback. Dan kemudian feed forward ini adalah bagaimana murid kita dia buat penambahbaikan terhadap apa yang kita bagi maklum balas tadi, feedback tadi. Dia buat penambahbaikan dan kita beri cadangan penambahbaikan untuk dia lagi lebih berdasarkan apa yang dia buat tadi, feedback kan. Kita bagi feed forward, maksudnya cadangan dan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan pada masa akan datang, contohnya. Begitu. Feed forward. Itu yang dikatakan sebagai macam mana kita nak melaksanakan amalan pedagogi ini. Dan juga tu ada juga dikatakan sebagai menggunakan pelbagai strategi dan juga kaedah pentaksiran. Okey, strategi ni kita akan lebih lanjut, kita akan berbincang dalam topik dia. Kaedah pentaksiran saya rasa dalam kursus UDP pentaksiran 2132. 2132 kalau tak silap saya. Okey, akan diterangkan. Okey. Baik.
Dan jadi inilah yang dikatakan sebagai elemen. Elemen inilah elemen yang pertama tadi, iaitu rakan pembelajaran. Okey, rakan pembelajaran. Kemudian yang kedua, persekitaran pembelajaran. Yang ketiga, pemanfaatan digital. Dan yang keempat, amalan pedagogi. Ini akan membentuk satu pembelajaran yang kita kata sebagai pembelajaran bermakna. Okey? Inilah 4 elemen yang perlu kita terapkan dalam pembelajaran bermakna. Dan elemen-elemen ini akan digabungkan secara serentak untuk memacu pembelajaran bermakna. Kita tak boleh buat rakan pembelajaran saja kan. Persekitaran tak ada, pemanfaatan digital pun kita tak implementasikan, kita tak buat, ataupun amalan pedagogi yang pelbagai juga kita tak buat, maka dia tak boleh. Ataupun yang amalan pedagogi je, rakan pembelajaran, persekitaran pembelajaran, pemanfaatan digital kita tak buat. Tak boleh lah. Sebab dia tak akan menyokong kepada pembelajaran yang lebih bermakna. Jadi kita keempat-empat elemen ni kita kena gabung serentak. Dan model ini juga digerakkan bersama dengan kerangka atau model-model yang lain. Macam tadi kita dah terangkan bahawa selain daripada model reka bentuk pembelajaran bermakna, dia ada model penglibatan murid dan juga model pembelajaran murid. Kan? Jadi itu yang kita kena gabungkan juga. Maksudnya kita bersamalah. Jadi dalam kita punya pengajaran dan pembelajaran tu kita ambil kira model-model yang lain. Okey? Baik. Itu saja untuk berkaitan dengan model reka bentuk pembelajaran bermakna. Kita akan sambung dengan model-model yang lain. Okey, sekian. Terima kasih.